Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita bertemu untuk meneruskan sesi pembelajaran kita yang seterusnya. InsyaAllah kamu semua akan bersama dengan saya, Hafizi bin Umar, dalam mata pelajaran Aqidah tahun 2, dan kita sekarang berada di tajuk Sifat Baqa. Apakah yang dimaksudkan dengan baqa? Baqa'un. Baqa artinya kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat baqa dan tiada kesudahan baginya. Allah kekal buat selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu dan masa. Allah tidak akan binasa. Dan kelima-lima ini adalah antara maksud baqa. Maksud baqa ni kekal, dan Allah itu bersifat dia kekal dan tiada kesudahan baginya, dan Allah itu kekal buat selama-lamanya, dan Allah ini tidak ada batasan masa dan waktu, dan Allah ini tidak akan binasa. Kerana apa tidak binasa? Kerana Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan masa. Jadi Allah tidak akan binasa. Yang diciptakannya akan binasa. Sifat baqa. Baqa adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita cakap tadi, baqa artinya kekal. Lawannya fana'un. Tadi baqa'un artinya kekal. Lawan baqa adalah fana'un, artinya binasa. Allah tidak pernah berubah-ubah dan kekal buat selamanya. Umat Islam, kita semua ni umat Islam, wajib beriman dengan sifat baqa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat baqa Allah menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Berbeza dengan manusia yang mengalami perubahan dari bayi, remaja, tua dan akhirnya meninggal dunia. Kan manusia kan, walaupun kita lihat ada yang masih bayi meninggal dunia, ada yang masuk remaja meninggal dunia, ada yang tua meninggal dunia, kan? Jadi meninggal dunia itu ataupun kematian itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal umur. Jadi binasa yang fana'un tadi itu, fana'un artinya binasa itu hanyalah untuk makhluk, dan baqa'un hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan lagi. Dalil naqli. Dalil naqli mestilah daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Sadaqallahul azim. Maksudnya, segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Dan dalil yang satu lagi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi hanya kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Surah Al-Qasas ayat 88. Mari kita tengok dalil akli. Dalil akli ini adalah daripada akal dan pemikiran kita. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak kekal, tentulah akan musnah. Jika musnah, mesti ada yang membinasakannya. Tidak mungkin berlaku dan pastinya tidak dapat diterima akal. Allah Maha Berkuasa dan Maha Pencipta. Jadi kita lihat, jika Allah tidak kekal, tentulah akan musnah. Maksudnya, jika Allah itu tidak kekal, mestilah Allah itu akan musnah. Jika Allah itu musnah, mesti ada yang membinasakannya. Siapa yang mampu membinasakan Allah? Kerana tidak ada siapa pun dan tidak ada sesuatu pun yang mampu melawan, menandingi kuasa dan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara itu tidak mungkin berlaku dan pastinya kita semua tidak dapat diterima akal. Sebab apa? Sebab apa yang Allah ciptakan namanya makhluk, dan Allah itu adalah Khaliq, dan Allah itulah pencipta kepada kita semua makhluk ini. Jadi makhluklah yang akan binasa, dan Al-Khaliqu, pencipta itu tidak akan binasa, dan Allah Maha Berkuasa dan Maha Pencipta. Okey, kita teruskan lagi. Hukum. Mari kita tengok. Sebagai umat Islam, kita wajib yakin, percaya dan beriman dengan sifat baqa. Kita ini semua sebagai umat Islam wajib yakin, wajib percaya, wajib beriman dengan sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. Berdosa besar hukumnya kepada sesiapa yang ingkar. Kita semua berdosa besar sekiranya kita tidak beriman dengan sifat baqa Allah. Dan kita semua terkeluar daripada golongan orang beriman dan tergolong dalam golongan orang yang kufur dan musyrik, iaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak beriman dengan sifat baqa Allah Subhanahu wa taala, wal a'yad billah, kita minta simpang daripada perkara tersebut. Kesan mempercayai sifat baqa, apa kesannya? Mengakui keagungan dan kemuliaan Allah, tidak merasa sombong sesama manusia dan sentiasa meningkatkan amalan mulia, menjauhi larangan Allah dan sentiasa mengingati kematian. Oleh itu, sekadar itu dahulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita semua belajar, apa yang kita semua hayati, apa yang semua kita tuntut ilmu pada hari ini, mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk kita semua.
insya-Allah kita akan bertemu di lain waktu dan di lain hari. Ila liqa, ma'as salamah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.